Okey, Muzium Negara pada tahun ini kita akan sambut sambutan 60 tahun Muzium Negara, dan kita ditubuhkan pada 31 Ogos 1963. Dan sudah tentunya Muzium Negara merupakan salah sebuah muzium ataupun tempat pelancongan yang akan dilawati oleh pelawat bila datang ke Lembah Kelang lah. Bila je pelawat parking di Muzium Negara di tapak parkir awam ataupun melalui MRT, perkara pertama yang pelawat perlu laksanakan adalah ke kaunter tiket Muzium Negara yang terletak di hadapan pintu masuk utama Muzium Negara lah. Dan pelawat yang berusia 13 tahun ke atas, termasuk lokal ataupun luar negara, dikehendaki untuk membeli tiket sebelum dapat masuk ke Muzium Negara lah. Tetapi bagi kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun, kita bagi kemasukan secara percuma lah. Harga tiket untuk Muzium Negara, kalau untuk yang dewasa RM2 13 tahun ke atas. Tapi kalau 13 tahun ke atas tu datang dengan rombongan sekolah berpakaian sekolah, seragam sekolah ataupun aktiviti pakaian sukan dan sebagainya, memang kita bagi percuma lah. Kalau untuk kanak-kanak bawah 12 tahun memang percuma. Dan untuk yang dewasa, kalau daripada luar negara, RM5 lah, tu adalah tiket dia lah. Di Muzium Negara kita ada 3 galeri pameran. Yang pertama adalah galeri pameran pertama, kedua yang mana kita duduk sekarang ni adalah di galeri pameran Naga, dan satu lagi adalah macam yang saya cakap tadi adalah di Dewan Tengah, dan juga kita ada galeri muzik di belakang dataran kita sendiri. Dan untuk tahun 2023 ni kita masih lagi teruskan pameran Naga, Dunia Naga Motif ni sendiri, yang mana pameran ini mempamerkan tentang motif-motif yang ada pada koleksi-koleksi yang menonjolkan tentang semangat naga itu sendiri. Dan pameran ini sebenarnya berlangsung daripada tahun lepas lagi. Dan yang kedua, kita ada juga pameran 100 tahun trofi Piala HMS Malaya, yang mana ia dipamerkan di Dewan Tengah Muzium Negara, iaitu pelawat-pelawat yang datang boleh melihat bagaimana asal-usul Piala Malaysia itu sendiri. Sebelum adanya Piala Malaysia, kita ada Piala HMS Malaya yang kemudiannya telah ditukar kepada pameran kepada Piala Malaysia itu sendirilah. Dan ini adalah 2 pameran yang ada di Muzium Negara, yang mana pameran ini kita akan laksanakan mengikut kalender-kalender yang kita ada lah. Saya juga nak maklumkan bahawa bila kita nak melaksanakan pameran-pameran sementara, sama ada di Muzium Negara ataupun di Jabatan Muzium Malaysia, kita memang mengadakan secara kerjasama. Macam pameran Naga, ada pihak-pihak tertentu yang kita kerjasama. Macam Piala HMS Malaya, kita juga membuat rakan sinergi untuk melaksanakan pameran-pameran tersebut lah, agar pameran tersebut dapat direalisasikan dan seterusnya dapat menyampaikan mesej kepada pelawat dan juga masyarakat yang datang ke muzium lah. Saya mewakili warga kerja Muzium Negara ingin menjemput semua masyarakat di luar sana untuk datang ke Muzium Negara bagi menghayati sejarah negara kita. Tanpa kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan datang ke Muzium Negara, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat ataupun menyelami sejarah negara kita melalui koleksi dan juga artifak yang kita pamerkan di 4 balai tetap pameran Muzium Negara, dan juga di muzium-muzium ataupun di pameran-pameran luar yang berada di sekitar Muzium Negara ini sendirilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Begitulah tadi tayangan mengenai pameran Dunia Naga dan Piala HMS Malaya, dan dijemput ramai-ramai untuk datang ke Muzium Negara untuk menyaksikan pameran tersebut. Dan anda sedang menonton Darah Muda dengan set tajaan dari Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM daripada Siri RT Komo, dan di mana ia merupakan penerima Anugerah Malaysia Good Design Award yang direka oleh seorang pereka muda Muhammad Sujak bin Hasbullah dan dikeluarkan oleh Oasis Furniture Industries Sendirian Berhad. Baik, hari ini Darah Muda membawa tentang satu topik yang dekat dengan mahasiswa, di mana apabila kita bercakap tentang pucuk kepimpinan, Darah Muda terutamanya yang merupakan graduan penuntut di universiti ini, mereka dilahirkan daripada institusi pengajian tinggi yang bakal memimpin negara kita, dan kebolehan mahasiswa ini dalam memimpin masa hadapan, dalam memikul peranan dan tanggungjawab ketika berada di universiti ini menjadi tanda aras nilai kepimpinan yang dimiliki dan membentuk sebuah negara yang maju.
Dan kali ini kita akan mendalami bagaimana kebolehan memimpin oleh mahasiswa dapat membantu melahirkan pemimpin yang mampu menyahut cabaran serta menepati citarasa wawasan negara. Dan bersama saya di studio Dara Muda hari ini merupakan Muhammad Azri Mizra yang merupakan finalis Anugerah Menteri Pendidikan Tinggi Tokoh Siswa Kebangsaan 2022 dengan topik kita hari ini kepimpinan siswa teraju masa hadapan negara. Pertama sekali, Assalamualaikum Saudara Azri. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Dara Muda. Alhamdulillah. Ya, baik, tahniah saya ucapkan. Terima kasih. Sebagai finalis Anugerah Menteri Pendidikan Tinggi Tokoh Siswa Kebangsaan 2022. Mungkin penonton kita nak tahu dahulu bagaimana perjalanan anda dicalonkan dan dipertandingkan dalam Anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan 2022 ini. Baik, terima kasih Ain. Baik, mungkinlah saya mulakan dengan, kalau boleh saya minta izin untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Silakan. Sebab bab kata patah Melayu tak kenal maka tak cinta, betul. Jadi nama saya Muhammad Azri Mizra dan saya merupakan mahasiswa tahun keempat di universiti di betul-betul di utara Malaysia, iaitu Universiti Utara Malaysia, Universiti Rimba Hijau. Dan juga saya merupakan pelajar program pengajian ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan, logistik dan pengangkutan. Jadi back to the question, soalannya Ain utarakan kepada saya, macam manalah prosedur ataupun proses untuk tercalon ataupun untuk mencalonkan diri bagi Anugerah Tokoh Siswa, terutamanya untuk tahun ini, siri yang ke-2022. Ianya bermula seawal tahun lepas lagi, ataupun hujung tahun 2021 lagi, yang mana di peringkat universiti, saya yakin setiap universiti awam ataupun IPTA telah buat banyak program ataupun projek impak tinggi. Tidak kira sama ada di peringkat antarabangsa, kebangsaan maupun sehingga ke peringkat universiti. Jadi mahasiswa di universiti, di IPTA tidaklah hanya sekadar mahasiswa yang berkonsep ataupun bercirikan 3K, iaitu 3K itu kalau kita boleh cakap, dia hanya pergi ke kuliah, dia hanya balik kuliah, dia di kafe, ada di katil, dan then malam dia makan, dia pergi kafe. Tapi saya yakin mahasiswa punya kualiti pada tahun ataupun pada zaman pemodenan kini, banyak yang kita buat projek-projek berimpak tinggi dan memberi satu kualiti dan juga kesan ataupun impak positif kepada seluruh ekosistem, kepada kepimpinan universiti. Dan saya telah mencalonkan diri saya untuk kategori Anugerah Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, kategori individu, dan mana saya mencalonkan dua buah projek berimpak tinggi, yang mana satu projek adalah bercirikan akademik ataupun wacana intelek, iaitu ASEAN Leadership Dialogue, yang melibatkan hampir 4,000 pelajar ataupun mahasiswa daripada serata dunia. Dan projek yang kedua ataupun projek impak tinggi yang saya bawakan ataupun calonkan untuk Anugerah Tokoh Siswa adalah Inter-Inasis E-Sports League ataupun program berkonsepkan sukan elektronik, yang mana hampir 700 atlet serata Malaysia bertanding untuk 3 acara utama. Yang kita bertandingkan ada kategori wanita dan juga ada kategori lelaki untuk merebut gelaran juara untuk acara itulah. Yang paling penting, seseorang yang tercalon dalam anugerah ini mesti menjalankan satu program yang berimpak tinggi. Betul. Okey, baik. Mungkin saya boleh ajukan soalan ini kepada saudara Azri. Apakah pandangan anda terhadap kepimpinan siswa di peringkat dunia itu sendiri? Bagi saya, kepimpinan mahasiswa di peringkat dunia, terutamanya kalau sentuh di aspek ataupun perspektif lensa di Malaysia itu sendiri, kita sekarang ni berada di tampuk ataupun berada di peringkat yang bagi saya agak membanggakan dan sangat tinggi, yang mana walaupun kita sekarang ni tengah post pandemic ataupun kita berada di dalam 2 ke 3 tahun atau ke 4 tahun yang sangat-sangat mencabar, banyak dugaan yang mana kita ada banyak cabaran daripada segi nak buat projek, daripada segi nak pergi ke kuliah pun sangat sukar, kena ada penjagaan dan sebagainya. Tapi bagi saya, peranan KPT, peranan universiti awam itu sendiri dan peranan pengurusan universiti dan juga pelajar sangat-sangat well balanced, dan juga kita dapat memenuhi ataupun kriteria kualiti itu untuk supaya achieve lah the global aspects of student leaders dan juga to the students secara holistiknya. Dan ini dapat dibuktikan bahawa dengan banyak KPI ataupun projek-projek impak tinggi yang dapat dilaksanakan, tidak kira daripada segi aspek sukan, akademik, keusahawanan, kesukarelawanan dan sebagainya. Jadi banyaklah projek-projek peringkat antarabangsa yang selaras ataupun dapat achieve the KPI of
global aspects. Okey, ketika saudara Azri menjalankan sebuah program yang berskala besar, berimpak tinggi ini, sudah pastinya anda tidak melakukan seorang, betul? Betul. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan proses itu, siapa yang menjadi antara yang mendorong semangat anda? Sebenarnya saya dekat Universiti Utara Malaysia lah. Saya di dalam organisasi saya, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia selama 2 penggal, sesi 2021 dan juga 2022. Saya kena percaya mereka antara tulang belakang saya untuk membantu dalam merealisasikan projek-projek impak tinggi itu. Dan ada pengurusan-pengurusan Universiti Utara Malaysia lah, antaranya saya punya TN SEPA ataupun Dekan Hal Ehwal Pelajar yang banyak memberi dorongan, bukan sahaja daripada segi moral support, tapi daripada segi advisors ataupun tips dan sebagainya, membuatkan pelajar-pelajar terus bersemangat walaupun kita dilanda musibah COVID kan. Tapi bila mana kita dapatkan pandangan yang bernas ataupun tips yang hebat daripada pihak pengurusan, all the supports membuatkan kita rasa lebih bersemangat untuk bukan saja memulakan tapi akhirkan those projects dengan jayanya. Alhamdulillah lah. Dan kita lihat hari ini anak muda dah habis tadi terus nak masuk kerja, betul tak? Betul. Jadi untuk berada dalam satu alam pekerjaan itu, akademik itu bukan hanya akademik semata-mata, tapi perlu aspek-aspek lain. Apa pendapat saudara Azri? For me, saya setuju dengan pandangan saudari Ain, because a good CGPA is just a ticket for you to get into the interview room. Kalau you dapat first class degree ataupun for flat dan sebagainya, tapi tanpa ada asas kemahiran insaniah ataupun kemahiran-kemahiran sampingan yang lain, itu bagi saya tak cukup. Dan bila mana kita dah dapat masuk interview ataupun kita dah dapat peluang untuk ditemuduga, anybody's game. Bila mana kita masuk dalam tu, pointer ataupun academic background masing-masing dah zero lah. So apa yang membezakan kita dengan the other candidates adalah how well we can persuade and convince the majikan ataupun the employer supaya boleh terima kita untuk bekerja, insya-Allah. Dan saya kena percaya dengan pelaksanaan ataupun penganjuran program-program impak tinggi dan sebagainya dapat membantu kita bukan sahaja daripada aspek kemahiran komunikasi maupun dari segi aspek public relation, yang itu sangat-sangat penting untuk kita dapat bawa diri kita ke depan dan lebih jauh daripada orang lain. Bagaimana Azri sendiri menyeimbangkan balance antara akademik, kurikulum, kena buat projek impak tinggi lagi kan, dalam masa yang sama perlu membawa karakter sebagai seorang pemimpin, macam mana? Saya suka soalan tu sebab sering kali orang tanya soalan tu. Alhamdulillah, sekarang ni saya semester 8 tengah menjalani latihan praktikal ataupun industri di Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas sebagai trainee intern lah. Dan saya masih mengekalkan PNGK ataupun CGPA kelas pertama, iaitu 3.83. Dan dengan projek-projek itu, saya yakin sebenarnya mungkin orang fikir disebabkan kita busy dengan aktiviti kurikulum, kepimpinan organisasi dan sebagainya menyebabkan itu adalah satu cabaran. Tapi kalau kita twist our mindset, itu adalah boleh jadi satu sebagai pembakar semangat, dan juga platform-platform itu juga sebenarnya boleh mengajar kita untuk gunakan the experience ataupun pengalaman yang kita dapat through that platform untuk kita aplikasikan dalam dunia pekerjaan dan juga di dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Bagi saya itu sangat bantu. Tapi apart from that, saya yakin dan percaya untuk ada good supportive circle of friends sangat-sangat penting. Dan of course lah, yang paling penting saya selalu cakap dengan ramai kawan-kawan saya, keberkatan. Itu adalah nombor satu. So all in all, apa saja kita buat, keberkatan is the key of success. Number one lah. Tak kisahlah how determined are we, how passionate are we, tapi keberkatan is the most important thing that we need to take care of. Itu poin yang utama, keberkatan daripada ibu bapa, daripada orang di sekeliling kita yang memberi support kepada kita. Yang tahniah masih 3.83 tadi sebut pointer. Kita doakan semoga terus maju jaya buat saudara Azri. Baik, kalau kita lihat kerajaan, kementerian terutamanya telah menyediakan pelbagai platform untuk keberlangsungan pencapaian mahasiswa. Mungkin boleh kongsikan apa impak yang Azri dapat lihat melalui inisiatif yang dilakukan oleh kementerian? Bagi saya, terutamanya saya sentuh berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi lah.
satu platform, ada banyak platform, ada banyak yang disediakan oleh KPT itu sendiri. Tapi sekarang saya nak sentuh berkaitan dengan anugerah tokoh siswa. Yang mana anugerah tokoh siswa ataupun ATS itu sendiri memberi satu stepping stone ataupun pembakar semangat kepada mahasiswa untuk jadikan sebagai kayu ukuran ataupun indikator supaya mahasiswa bukan saja buat projek itu suka-suka, tapi dapat achieve the KPI and also jadikan itu sebagai satu benchmark yang tinggi. So that kita bukan saja kita kejar hadiah ataupun habuan ataupun ganjaran utama itu, tetapi itu secara tidak langsung dapat jadi satu pembakar semangat lah untuk bukan saja kepimpinan mahasiswa tapi kepada semua golongan untuk turut serta untuk menjayakan sebuah projek dan dapat manfaat daripada setiap pengalaman projek yang kita ataupun mahasiswa laksanakan ataupun anjurkan itu. Okey, so jadi dalam pelbagai platform inisiatif yang telah kerajaan lakukan, mungkin Azri ada pendapat sendiri bagaimana untuk menambah baikkan lagi dengan platform yang sedia ada ni? Bagi saya, selain daripada anugerah, mungkinlah berkaitan dengan insentif, mungkin pihak KPT boleh libatkan lagi kepimpinan mahasiswa daripada segi aspek lebih personal touch dengan MPP ataupun badan kepimpinan organisasi di peringkat universiti supaya boleh dapatkan pandangan dengan lebih terus ataupun pandangan daripada segi operational, apa masalah yang sebenarnya telah berlaku, mungkin daripada segi kewangan, mungkin daripada segi support ataupun mungkin daripada segi pool of talents dan juga knowledge, yang mana benda-benda macam tu mungkin kita terlepas pandang. Yang mana sebagai contohlah, saya ada buat projek berkaitan dengan sukan elektronik. It is very new. Masa tu sukan elektronik sangat-sangat baru di Malaysia, dan Universiti Utara Malaysia ni sebenarnya bukan universiti teknikal tapi universiti pengurusan. So untuk membuat satu projek sukan elektronik peringkat kebangsaan yang melibatkan 700 orang atlet itu sangat sukar. Jadi apa masalah yang berlaku, mungkinlah kita tiada kepakaran. Itu bila mana saya sentuh berkaitan dengan pool of talents. Jadi bila kita nak buat projek tu, mungkin kita boleh ada one-to-one session bersama. Bukan saya maksudkan KPT memang kena directly approach setiap kepimpinan mahasiswa, tapi mungkinlah buat secara besar-besaran supaya boleh dapat pandangan secara menyeluruh ataupun secara holistik. Okey. Baik, apabila bercakap tentang pemimpin itu, kita perlu lihat daripada usia muda. Kerana pemimpin yang akan datang adalah siapa remaja hari ini. Mungkin Azri boleh kongsikan apa inisiatif yang boleh dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri ketika berada di universiti, bagaimana untuk memupuk nilai kepimpinan. Kalau macam Azri sendiri, adakah daripada semester 1 dah menjadi pemimpin ke, memang di UUM dulu di UUM sebagai MPP atau macam mana? Bagi saya, untuk jawab soalan ni, saya nak buka kepada lensa ataupun perspektif mahasiswa lah, ataupun daripada segi aspek individu. Tidaklah bila mana kita cakap seorang pemimpin itu bila mana dia pegang jawatan barulah dia seorang pemimpin. Tetapi sebenarnya kalau dia tak pegang jawatan pun, dia adalah pemimpin kepada diri mereka ataupun pemimpin kepada diri mereka sendiri. Jadi kita tak boleh rasa macam, oh saya tidak pegang jawatan jadi saya tak ada tanggungjawab untuk memajukan diri saya. Jadi pemimpin ataupun kepimpinan itu sebenarnya semua orang secara menyeluruh. Tapi untuk menjawab soalan tu, saya rasa banyak dorongan lah perlu diberikan. Dan kita macam sebelum ni saya cakap macam mana mungkin boleh well balance on in term of academic, dan juga sebaliknya saya rasa a good circle of friends daripada segi support daripada pengurusan universiti, dan ada resources yang sangat-sangat cukup mungkin boleh membantu pelajar itu sendiri untuk membantu mereka ke depan dan maju lebih lagi. Baik, macam mana pula Azri lihat kan orang muda hari ini melihat pekerjaan e-hailing, memilih Grab atau dan sebagainya itu sebagai kerjaya hakiki mereka selepas belajar ataupun seketika belajar pun dah buat e-hailing ini. Pendapat Azri? Bagi saya, sekiranya ataupun kalaulah pekerjaan e-hailing tu membantu mereka untuk mencari punca rezeki, walaupun itu adalah primary sources mereka ataupun punca rezeki utama mereka, tidak salah dan tidak mengapa. Dan saya rasa benda tu sekarang ni tengah in, ataupun e-hailing dari segi Grab, Foodpanda dan sebagainya. As long as mereka ada perkara ataupun aktiviti yang berkualiti untuk mereka luangkan, saya rasa it's very good
in my personal opinion, it's very good alternative for them to, daripada mereka buat pekerjaan ataupun aktiviti yang tidak, ya betul, lebih baik mereka buat perkara-perkara itu ataupun pekerjaan itu supaya boleh support dia income. Okey. Tapi mungkin ada percanggahan mungkin daripada ibu bapa, orang sekeliling yang menganggap awak ni belajar bidang misal kata engineering, tapi kenapa nak e-hailing pula? Apa pendapat Azri? Saya rasa disebabkan faktor post-pandemic, we are slowly moving towards kita kena adapt dululah dengan situasi. Dan mungkin sekarang ni itu jadi satu cabaran besar kepada semua graduan, kalau saya boleh sentuhlah, yang mana mahasiswa bila habis belajar dia tak tahu apa hala tuju dia, dan mungkin itu adalah satu transition phase kepada mereka untuk mereka dapatkan satu kerja yang tetap ataupun kerja hakiki. As long as mereka tidak buat apa-apa, so as long as it is help them to find ataupun untuk membantu mereka mencari sumber pendapatan, then it is more than enough lah for them untuk menyara keluarga mereka, ibu bapa mereka dan juga adik-beradik mereka. Ya, kerana setiap daripada mereka mungkin ada sebab sendiri mengapa menjalankan pekerjaan e-hailing dan sebagainya. Okey, pendapat Azri pula melihat segelintir mahasiswa yang bekerja sambilan ketika belajar. Dan mungkin apa kerajaan atau kementerian seharusnya melihat kepada mahasiswa ini yang mereka menyara kos pembelajaran sendiri, masih kerja sambilan? Sebenarnya kalau untuk soalan tu, saya rasa saya juga antara salah seorang mahasiswa yang mungkinlah bekerja sambilan daripada zaman diploma saya sehinggalah zaman degree, adalah sedikit-sedikit saya mencari sumber pendapatan. Bagi saya itu sangat menarik, dan janganlah fikir ataupun meletakkan mahasiswa mencari sumber pendapatan tambahan itu sebagai satu cabaran ataupun sebagai satu dugaan dan sebagainya, tapi anggaplah itu sebagai satu for them to get added value for themselves, ataupun untuk mereka mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan mengasah kemahiran keusahawanan mereka, dan juga daripada segi aspek platform keusahawanan itu jugalah mereka boleh mengajar daripada segi aspek pengurusan masa, pengurusan organisasi dan sebagainya, yang mana saya yakin dapat membantu bukan sahaja daripada untuk pembelajaran mereka, tapi untuk they can use for the future. Untuk mereka dah bekerja nanti, they can use the skills. Macam mana nak negotiate dengan customer, macam mana nak persuade and convince untuk customer tu beli produk yang mereka jual ataupun servis yang mereka tawarkan. Jadi saya rasa kita kena lihat lebih daripada skop yang kecil itu, yang mana banyak membantu mahasiswa untuk meraih manfaat ataupun benefits from the experience. Dan Azri melihat dari sudut pandang positifnya, di mana memberi nilai tambah kepada mahasiswa itu untuk menyara kehidupan mereka ataupun mencari kerja sambilan ketika belajar. Dan Azri sebagai finalis tokoh siswa, jadi apa peranan tokoh mahasiswa di peringkat global pula? Saya rasa tokoh mahasiswa ataupun tokoh siswa ini mungkin boleh menjadi seorang ambassador ataupun duta untuk mungkinlah mempromosikan lebih lagi peranan mahasiswa ataupun kepimpinan mahasiswa di peringkat global. Yang mana apa yang saya rasa satu kepentingan adalah untuk kita build more networking ataupun engagement. Sebagai contoh, saya buat program ASEAN Leadership Dialogue. Saya buat PR ataupun networking bersama dengan kepimpinan universiti di Thailand, di Vietnam, di Philippines, di Indonesia dan sebagainya, supaya kita ni tidaklah diisytiharkan ataupun digelar sebagai jago kampung semata-mata. Maksudnya kita hanya dapat ilmu itu di peringkat Malaysia ataupun kebangsaan saja, tapi kita boleh belajar macam mana di negara Asia Tenggara yang lain buat, bukan saja di aspek Asia Tenggara, tapi mungkin di peringkat Eropah, di peringkat benua-benua lain juga kita boleh belajar macam mana mereka menguruskan dari segi aspek kepimpinan organisasi, pengurusan projek dan sebagainya. Jadi saya rasa sangat-sangat penting lah. Okey. Dan untuk mungkin minit terakhir ini, harapan Azri sendiri untuk melihat Malaysia terus melahirkan pemimpin muda yang mampu memberi manfaat kepada negara. Okey, terima kasih Ain untuk soalan yang terakhir. Saya rasa setiap individu, bukan saja individu, pengurusan universiti, kementerian dan juga pihak kerajaan perlu mainkan peranan yang sangat penting lah untuk kita bersama-sama, bukan satu pihak saja, untuk mainkan peranan penting supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pemimpin muda supaya boleh menjadi peneraju utama negara kita di masa depan. Itu saja harapan saya. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Azri Mizra dengan harapan beliau untuk melihat lebih ramai lagi pemimpin muda untuk menerajui negara Malaysia yang tercinta ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk menjadi tamu bagi topik kita hari ini, kepimpinan siswa teraju masa hadapan negara. Dan terima kasih kepada anda yang menonton dalam muda hari ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.